Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and salam sejahtera. Okay, we meet again in our last chapter, chapter 6, temperature and heat, right? Before we continue to our last chapter, so I hope by the end of this chapter, by the end of the chapter, you should be able first to understand the concept of temperature and heat. Yang pertama, awak perlu tahu perbezaan di antara suhu, temperature dan juga heat ataupun haba. Apply the concept and formula in solving problems on specific heat capacity. Mengaplikasikan konsep dan juga formula dalam kita cuba menyelesaikan perkara-perkara berkaitan dalam specific heat capacity. Apa specific heat capacity? Kita akan bincangkan nanti. Calculate the heat energy transfer between two objects with different temperature. Maksudnya kita akan mengira pemindahan haba ataupun pemindahan tenaga haba dari satu objek kepada satu objek yang lain pada suhu yang berbeza. And the last one, determine temperature in thermal equilibrium. Maksudnya kita mengenal pasti suhu dalam keseimbangan haba ataupun keseimbangan thermal. Okey. Yang pertama sekali adalah temperature and heat. So what is a temperature? Temperature is defined as degree of hotness and coolness of an object. And unit for temperature is Kelvin. Unit for temperature is Kelvin. Walaupun kita ada penyukatan suhu untuk Celsius, degree Celsius and degree Fahrenheit, ingat kita dalam bidang kejuruteraan biasanya kita akan memberi dalam unit Kelvin. Apabila awak pergi kepada peringkat seterusnya, bila awak masuk pada bidang pengajian awak, maka kita akan lebih menggunakan unit Kelvin. Walaupun tidak salah pada penyukatan suhu degree Celsius and degree Fahrenheit, tetapi sekali lagi dalam bidang kejuruteraan kita lebih menggunakan unit dalam Kelvin. Kenapa kita banyak menggunakan unit dalam Kelvin? Nanti saya akan terangkan dan kita akan masuk pada part yang nanti sikit lagi. Slide yang seterusnya. Okay, heat. What is heat? Heat is defined as the thermal energy. Thermal energy, energy. Heat is energy. Transfer from one object to another due to their temperature different. And unit for heat disebabkan ianya adalah tenaga, maka unitnya adalah joule. Okey. Seperti mana yang kita tahu bahawa haba berpindah daripada badan yang panas kepada badan yang sejuk. So heat being transfer from a hot body to a cool body. Ini adalah konsep yang awak perlu ingat, terutama nanti bila awak masuk dalam subjek termodinamik. Bila kita buat pengenalan, terutama pelajar-pelajar kejuruteraan, mechanical terutamanya. Okey. Kita lihat perbandingan di antara temperature and heat. Okay. Temperature and heat. So temperature is a degree of hotness or coolness of an object. And again, unitnya adalah Kelvin, tetapi kita juga menyukat dalam Celsius dan Fahrenheit. Tetapi unit untuk kejuruteraan adalah Kelvin. Dan untuk Celsius and Fahrenheit, we can measure it by using thermometer. And temperature is a base quantity. Ingat, kita ada base quantity, ada 5 base quantity. Hopefully awak boleh recover balik. Okay, apa yang senarai-senarai quantity asas ada 5. Alright, heat.
Heat is a form of energy. That's why its unit in joule. And there are no specific measuring equipment for heat. And it is a derived quantity. Ianya adalah derived quantity. Kenapa? Sebab unit yang dihasilkan adalah joule. Okey. Kita tengok perbandingan di antara Fahrenheit, Celsius and Kelvin. Fahrenheit, unitnya adalah degree Fahrenheit. Okey. Dan piawai yang digunakan untuk mengukur degree Fahrenheit adalah nilai sifar Fahrenheit adalah pada keadaan temperature of salt water. Maksudnya suhu air garam. Okay. And 100 degree Fahrenheit, maksudnya 100 darjah Fahrenheit adalah pada nilai average human body temperature. Kemudian daripada Fahrenheit maka tercipta satu unit Celsius. Apa dia unit Celsius? Dia mengambil base of 0 degree Celsius is based on ice point. And 100 degree Celsius, dia punya piawainya adalah boiling point of water. Okay. Untuk unit Kelvin, okay, nilainya adalah simbolnya adalah K, tidak ada degree K. Based on absolute scale, but null point 0 Kelvin at all thermal motion, there is no thermal energy at 0 Kelvin. Maksudnya, apabila kita meletakkan sifar Kelvin, ia menunjukkan bahawa tidak ada lagi berlaku apa-apa pemindahan haba daripada satu objek kepada satu objek yang lain. Maka pada kedudukan ini, maka ianya dikenali sebagai 0 Kelvin. Untuk mudahkan awak banding, kita ada 3 kedudukan perbandingan di sini, iaitu Fahrenheit, Celsius dan Kelvin. Kita ambil 0 degree Celsius. Okey, kita ambil 0 degree Celsius. Takat air beku. Okey, air beku Maka nilai Kelvinnya adalah 273.15, nilai Fahrenheitnya adalah 32 degree Fahrenheit. Kita ambil nilai air didih. Maka nilai untuk Kelvin adalah 373.15 Kelvin, nilai untuk Fahrenheit adalah 212 degree Fahrenheit. Kita kembali kepada 0 Kelvin, sifar Kelvin. Sifar Kelvin adalah satu keadaan di mana macam saya sebutkan tadi, tidak ada pemindahan suhu daripada satu objek kepada objek yang lain. Maka pada kedudukan itu, nilai dalam Celsius adalah pada kedudukan negatif 273 degree C. Okay. Kenapa kita menggunakan Kelvin? Sekali lagi, sebab pada nilai Kelvin, sifarnya adalah pada kedudukan yang tidak ada lagi pemindahan suhu dan dia tidak ada satu nilai mati kat sini. Maksudnya dia macam tak ada had. Suhunya boleh ukur tanpa had. Okay. Ini contoh. Okay. Next is a heat transfer process. So dalam pembelajaran awak, saya rasa pada tingkatan 4 ataupun tingkatan 5, awak telah belajar berkaitan dengan pemindahan haba, heat transfer. Dan kita tahu bahawa in heat transfer process, we have 3 medium, is a convection, conduction and radiation. So I will not discuss it detail, but you can read it by your own. What is a convection atau perolakan, conduction, pengaliran dan radiation, radiasi. Okay, again, what is a 6.3? What is a heat quantity and specific its quantity and heat capacity? Okay, heat quantity defined as the amount of heat, and symbol is Q and also unit in joule. Ingat, heat quantity simbolnya Q. Okay.
So formula untuk heat quantity adalah Q equal to MC theta. M is a mass, the same in kilogram. C is specific heat capacity. Nanti saya akan berikan unit kepada awak. Dan theta adalah temperature change. So temperature change is the final temperature minus the initial temperature. Ya, so kita dapat temperature change. So pada awak ingat Q equal to MC theta. Alright. Tadi kita dah bincang berkaitan dengan heat capacity, maka seperti mana yang saya janji pada awak, kita akan bincangkan apa yang dikatakan specific heat capacity. Specific heat capacity maksudnya pada semua barang ataupun pada semua objek di dunia ini mempunyai nilai C yang tersendiri. Dia mempunyai nilai C yang tersendiri. Apa yang dimaksudkan specific heat capacity is the amount of heat ataupun jumlah heat quantity, jumlah kuantiti haba required to raise 1 degree temperature, maksudnya yang diperlukan untuk kita naikkan 1 darjah Celsius. Maksudnya berapa jumlah kuantiti haba yang diperlukan untuk kita naikkan 1 darjah suhu bila diberikan 1 kilogram bahan. Maksudnya specific capacity adalah jumlah tenaga yang diperlukan untuk kita naikkan 1 degree Celsius temperature pada bahan yang kita bagi 1 kilogram. Maksudnya jisim ni kita letak dia sebagai satu yang standard 1 kilogram sebagai perbandingan di antara bahan-bahan yang lain. Maka daripada formula kita tahu bahawa Q equal to MC theta. Maka specific capacity adalah Q dibahagikan dengan M theta. Dan unitnya adalah joule per kilogram degree C. Okey, kita tengok contoh di sini. Soalan dia, how much heat does 25 gram, so M equal to 25 gram of aluminium give off it cool from 100 degree C, T initial, to 20 degree C, T final. So given C aluminium, specific heat capacity for aluminium is 880 joule per kilogram degree C. Okey, macam mana kita nak baca specific heat capacity ni? Okey, saya bacakan untuk awak. Untuk menaikkan 1 darjah Celsius bagi 1 kilogram aluminium, kita memerlukan kuantiti haba sebanyak 880 joule. Ya, faham macam mana kita menulis 880 joule per kilogram degree C. Okey, saya cleankan dulu. So kita gantikan untuk kita dapatkan kuantiti haba, heat quantity, maka M kita diberikan 25 gram. Dekat sini. Kemudian nilai C kita dan nilai perubahan suhu kita. So M kita mesti tukarkan dalam kilogram dan nilai C kita masukkan terus dan nilai theta kita adalah perbezaan suhu iaitu T final minus T initial dan bila kita gantikan maka jadi negatif 1760 joule. Maka Q kita adalah bersamaan negatif. Negatif ni beranggapan bahawa jumlah heat quantity kita yang terbuang untuk kita menyejukkan aluminium daripada 100 darjah Celsius kepada 20 darjah Celsius. Right. Dan kita tengok kepada tajuk seterusnya iaitu tadi kita dah bincang berkaitan dengan specific heat capacity. Okey. Tadi kita dah bincang berkaitan dengan specific capacity. Sekarang kita bincang specific heat capacity of
water. Dalam bab-bab kita yang sebelum ini pun kita membandingkan sesuatu dengan menggunakan air, ketumpatan air sebagai contoh, sebagai perbandingan. So untuk specific heat capacity juga kita mengambil air sebagai perbandingan kita, di mana nilai C of water is equal to 4,200 joule per kilogram degree C. Apa maksudnya? Maksudnya 4,200 joule ataupun heat quantity, maksudnya 4,200 joule diperlukan untuk kita naikkan 1 darjah Celsius. 4,200 joule kuantiti haba diperlukan untuk menaikkan 1 darjah Celsius bagi 1 kilogram air. Faham dia punya perkaitan? Okey, saya dah terangkan di bawah ni. Okey. Alright, kita pergi kepada contoh. Awak boleh tengok pada contoh muka surat 114 dan 115 dalam buku Engineering Science textbook awak. So, please refer to example 6.1 and 6.2. Okay. So, dalam buku teks awak juga ada practice question. So, kita bincangkan practice question 1. Soalannya, calculate the amount of heat needed to raise temperature of 2 kg of water for 8 degrees C. Perubahan suhu kita, theta kita telah diberi nilai akhir iaitu 8 darjah Celsius. Dia nak Q kan. Dan diberikan specific heat capacity of water is 4,200 joule per kilogram C. So macam mana kita nak buat? Kita tahu bahawa Q adalah persamaan MC theta. So gantikan M kita, C kita dan theta kita. Simple je. Kan? So berapa jawapan kita? So bila kita gantikan, ni kita dah ganti, maka kita dapat 67.2 kilojoule. Okay. Next practice question in your textbook. Question, the water in the ice maker of a refrigerator has a mass of 0.7 kg. So diberi dalam kilogram. So M terus equal to 0.7 kg. And its temperature is 90 degrees C. Maksudnya 90 degrees C itu adalah water in ice maker. Okay. So nilai dia 19 darjah Celsius. So kita kenali dia sebagai T initial. And then what is the temperature of water after 3,500 joule of heat have been removed from it? Maksudnya berapa nilai suhu apabila air itu, berapa nilai suhu air tersebut selepas kita menggunakan 30,500 joule, maksudnya Q untuk kita keluarkan dia punya tenaga. Dan diberi nilai C adalah 4,200 joule. So kita tahu bahawa daripada formula heat quantity equal to MC theta. So kita nak cari perubahan suhu iaitu T final minus T initial. So macam mana kita nak selesaikan? Okay, Q equal to MC theta. Q kita adalah 30,500. M kita 0.7. C kita 4,200. Dan theta adalah perubahan suhu. Okay, so T final minus T initial. So T initial kita adalah 19 darjah Celsius. Maka kita nak dapatkan suhu akhir bahan tersebut. Maka menggunakan persamaan algebra, saya ringkas. Maka saya dapat T adalah bersamaan dengan 8.62 degree C. Maksudnya kita akan dapat sini negatif lah. Okey, ni negatif. Maksudnya negatif nanti, maksudnya nilai suhu yang kita dapat adalah negatif 8.62 darjah Celsius. Betul? Cuba awak simak jawapan. Alright. Okey, kita berhenti dahulu untuk first part bagi video ini. Maka kita akan sambung pada video yang seterusnya. Okey, itu sahaja. Kita jumpa lagi selepas ini dalam video yang seterusnya. Terima kasih.